Cuba suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam kita pada hari ini, yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Ar-Rawdah, yang saya muliakan Tuan Roslan, kita punya pembantu ICT, untuk memudahkan lagi kelancaran majlis kita pada pagi ini, subuh ni. Seterusnya hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan sesi perkongsian kita berkaitan dengan ilmu pengurusan harta pusaka dan juga ilmu faraid. Hari ini kita akan mulakan kita punya sesi perkongsian dengan menggunakan buku comel ni, iaitu panduan ringkas ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka, yang ditulis oleh tuan guru saya sendiri, iaitu Ustaz Muhammad Kushairi bin Saleh. Saya galakkan juga tuan-puan untuk follow Facebook dia. Kalau ada Facebook, follow Facebook Ustaz Kushairi, kerana dia banyak menulis isu-isu berkaitan dengan ilmu faraid dan juga pengurusan harta pusaka, dan menyentuh terus permasalahan masyarakat sekeliling, insya-Allah. Jadi kita pertamanya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam majlis ilmu, iaitu salah satu taman-taman syurga, insya-Allah. Okey, kita tengok muka surat 4, insya-Allah. Kalau perlu saya buat lukisan, baru saya lukis dekat sini. Sekarang ni kita berpandukan dulu pada buku. Kenapa kita perlu belajar ilmu faraid? Kenapa sebenarnya? Adakah kita nak jadi peguam? Adakah kita nak jadi qadi? Adakah sebab kita ni AJK surau? Kita kena tahu sebab. Sebab kalau kita tahu sebab kenapa kita belajar, insya-Allah kita istiqamah dalam belajar ilmu ni, insya-Allah. Pertamanya,
kita perlu fahami kaitan ilmu faraid dengan diri sendiri dan juga harta yang kita ada. Okey? Hari ini kita masih hidup, kita kena tahu jika kita meninggal hari ini, kejap lagi ke, siapa waris yang kita tinggalkan? Apa harta yang kita tinggalkan? Apa hutang yang kita tinggalkan? Siapa orang yang berhutang dengan kita? Dan sebagainya. Hari ini kita kena tanya diri kita, adakah isteri aku, suami aku, anak-anak aku, saudara mara aku, mak ayah aku tahu struktur faraid kalau aku meninggal hari ini? Adakah mereka akan menguruskan harta pusaka aku dengan cara yang betul, mengikut lunas syarak dan juga lunas undang-undang? Ataupun yang lebih menyedihkan, mereka makan harta secara haram atau terguna harta anak yatim? Yang ni yang kita kena fikirkan. So hari ni kita nak belajar untuk selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita. Kita kena tahu analisa faraid kita. Hari ni hadir bersama kita Tuan Nasir, sahabat saya, orang yang aktif dalam perundingan harta pusaka. Boleh minta bantuan dia juga untuk buat analisa faraid. Orang taman kita dah ni, insya-Allah. Okey, struktur faraid juga akan berubah-ubah. Akan berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa lah. Baru ni saya buat video TikTok. Saya ada TikTok, boleh follow kalau siapa yang ada TikTok. Tapi saya tak berjoget, insya-Allah. Saya kongsikan berkaitan dengan hal perihal pinggan di dapur. Pinggan di dapur. Hampir 132,000 tontonan video tu. Saya pun terkejut. Sebelum ni 1,000 lebih yang paling tinggi pun. 132,000 sebab cerita pasal pinggan. Pinggan di dapur siapa yang punya? Pening orang kata Islam ni susah, faraid ni susah, pinggan pun nak dikira. Tapi hakikatnya itulah harta yang kita tinggalkan nanti. Dan ianya perlu diuruskan mengikut hukum faraid. Bukan kata wajib untuk bahagi-bahagi gitu, pecahkan pinggan tu, bukan. Tapi konten dia lebih kurang macam tu. Saya dapat persoalan daripada video tu. Persoalan dia, tuan, kalau saya meninggal, macam mana struktur faraid saya? Walaupun cerita buat pinggan tadi, dia risaulah. Lepas tu kalau suami saya yang dah bercerai ni meninggal pula, macam mana pula? Dia punya soalan. Itu juga kita kena tanya soalan yang sama. Hari ni kalau saya meninggal macam mana? Saya ni tidak ada anak perempuan, siapakah waris yang terdekat? Saya pula tunggal, siapa lagi waris? Kita kena tahu tu, supaya mungkin yang jauh tu kita boleh dekat-dekatkan. Yang mungkin kita dah lama tak bertegur sapa, kita boleh ngam-ngamkan. Sebab apa tuan-puan? Bila kita buat perundingan harta pusaka, kita nguruskan pusaka, apabila datang hadir berjumpa dengan kita, nak buat hibah, nak buat wasiat dan sebagainya, biasanya saya akan mulakan dengan struktur faraid. Bila kita kata mak ada 1/6, ayah ada 1/6. Contoh ini dalam keadaan tertentu, ayah 1/6, ibu 1/6. Dia kata, mak ayah pun dapat tuan. Sudah. Ada tak pernah terfikir bab tu? Saya kata, dapatlah. Itu mak ayah kita. Kita ni kadang-kadang dah berkeluarga, seolah-olah mak ayah ni tak layak untuk mewarisi pusaka kita. Isteri dan anak-anak je. Ini kita kena tengok balik. Okey? Banyak juga mak saya dapat ni. Sudah. 1/6 je Patut kita kena fikir, banyak tak jasa kita dah balas. InsyaAllah. Yang kedua, betulkan salah faham masyarakat. Ini tanggungjawab kita semualah. Bukan tuan pengurusi, bukan tuan imam dia kena, bukan peguam ke, kita semua ni. Mungkin bukanlah kita terus buat live ke, bukan kita buat dakwah lapangan ke, mungkin kita mulakan dengan ahli keluarga kita dulu. Seperti mana salah faham ni berlaku, iaitu berkaitan dengan faraid itu susah. Nanti kita akan cuba selesaikan,
InsyaAllah dengan kita belajar faraid ni, kita akan nampak keindahan faraid tu. Mudah je faraid ni, malah memudahkan. InsyaAllah. Faraid tidak adil. Ni satu lagi ni. Bila kata waris lelaki dapat 2 bahagian lebih, ni tak adil tuan. Saya yang jaga mak saya, abang tu duduk KL, tak pernah balik kampung sampai arwah meninggal. Tapi kenapa dia yang dapat lebih? Okey? Banyak persoalan ni. Baru semalam juga saya dapat. Tuan, kenapa abang saya tu dapat bahagian dapat 2 bahagian lebih daripada saya, sedangkan saya ni yang selalu jaga mak, sedangkan dia ni jaga jarang-jarang dia balik. Yang abang ni mungkin tak berkemampuan, cuma bawa mak ni pergi beli ubat apa semua, dia kata tak cukup menjaga. Saya yang bagi duit, saya yang kadang bawa balik rumah, jaga seminggu, kadang pulang balik, itu yang seolah-olah perlu dapat lebih. Baru ni juga berkaitan dengan dia dah jaga mak dia sebulan, dia kata dia layak mewarisi semua harta pusaka mak dia. Sebulan je. Cocok pula menantu, cocok. Abang dah keluar duit banyak sebulan ni, patutnya semua pusaka mak ni kita punya. Jangan bagi adik-beradik lain. Adik-beradik berapa ramai? 13 orang. Memanglah dia marah. Apa lagi salah faham tu? Buatlah wasiat dan hibah. Hibah adalah alternatif kepada faraid. Bunyi tu. Dia pun nak lakukan hibah dia kata gitu. Seolah-olah hukum Allah ni menyusahkan, hukum Allah ni merumitkan zalim. Buatlah hibah. Banyak kita dengar. Kita tak mencintai ataupun tak kenal faraid, tapi kita nak kata faraid ni tak kemas, sedangkan faraid ni datang daripada Allah SWT. Baik bagi sama rata dan sebagainya. Macam-macam pendapat orang. Bagilah yang kat susah ni. Faraid ni apalah, dia tak tengok ke kesusahan ahli keluarga? Dia bagi juga lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Contoh yang lelaki ni dah tentu-tentu kerja kerajaan. Sekati ada pukul rata kata hukum Allah ni hukum yang menyusahkan dan tak adil. Kita nak betulkan nanti insya-Allah. Yang ketiga, hayati konsep mengurus dan mengagihkan harta pusaka dengan kaedah yang betul dan sempurna. Kita akan sentuh dari sudut perundangan bagaimana kaedah yang sebetulnya. Sebab ada orang kata, tuan, saya dah uruskan pusaka, dah letak semua nama dalam geran, kemas, tak payah guna peguam, tak payah guna mana konsultan ke apa, tak payah, saya buat sendiri. Boleh, tak ada masalah. Saya kata, berapa luas rumah tanah tu? Sebiji rumah je. Berapa nama dalam tu? 7 nama. Kemas. Saya kata, habis mana siapa yang nak duduk rumah tu esok? Mana yang depan, mana kampus, mana dapur, mana bilik utama? Ke seorang je duduk? Tu isu dia. Kita ingat selesai. Ada kita uruskan pusaka. Bila kita buat carian tanah, kita tengok semak balik geran, pemilik satu nama tu, dia banyak nama, satu nama tu luas sejadah saja keluasan dia. Dia bangga tu, dah urus pusaka. Esok kalau dia meninggal, anak dia, isteri dia nak uruskan tanah yang sebesar sejadah. Adakah itu menguruskan pusaka? Nanti kita akan belajar ujung-ujung insya-Allah. Kalau ada persoalan, boleh terus angkat tangan ataupun tulis surat. Tulis surat hantar depan. Segan nak tanya. InsyaAllah boleh. Kita tengok muka 5. Apakah itu ilmu faraid? Okey. Ilmu faraid adalah ilmu tentang pembahagian harta pusaka bersih kepada setiap waris. Penulis ni, tuan guru saya letak perkataan bersih. Sebab ada hal-hal yang perlu kita uruskan dahulu sebelum diagihkan kepada waris. Nanti kita kena tengok. Bukan asal meninggal je terus bagi duit. Jumpa duit bawah bantal, kira faraid, bagi. Ada lebih kurang 5 perkara yang kita nak kena selesaikan dulu. Hak si mati,
ataupun hak pasangan si mati sebelum sampai kepada waris. Okey, biasa kes macam ni berlaku apabila KWSP keluar. KWSP berpenama, paling lama pun sebulan lah duit tu boleh keluar. Paling cepat 2 minggu duit tu boleh keluar. Dapat duit 100,000. KWSP kadang kasar terutamanya dia grade tinggi-tinggi sikit dalam jawatan dia dekat tempat dia kerja. Ada pernah saya jumpa KWSP dia 1 juta. Banyak, besar. So duit tu keluar dia dah agihkan siap-siap tanpa melihat hal-hal seperti hutang dia macam mana, okey, tuntutan harta pencarian macam mana, wasiat kepada waris macam mana dan sebagainya. Nanti kita akan kupas. Okey, pembahagian harta pusaka bersih kepada setiap waris yang berhak dengan mengetahui kaedah pengiraan dan pengurusan serta memahami konsep agihan yang betul dan sempurna. Itu maksud ilmu faraid. Ilmu faraid ini bermula daripada meninggalnya seseorang itu sampailah harta tersebut turun kepada waris. Kita panggil turunlah. Daripada si mati kepada waris yang hidup kita panggil turun. Turun kepada waris, itu ilmu faraid. Bukan sekadar 1/4, 1/6, 1/8, bukan itu sahaja. Dia lebih luas. Kita tengok muka surat sebelah, muka surat 6, cabaran dalam memahami ilmu faraid. Kita akan cuba bawa sama-sama membawa faraid ini satu ilmu yang mudah, insya-Allah. Bukan ambil mudah, ilmu yang mudah untuk difahami. Dia ada step by step dia. Allah, mudah je tuan faraid ni, insya-Allah. Kita cuba buat. Yang pertama, kita kena kenal apakah itu harta pusaka. Setiap orang yang meninggal dunia, dia akan ada perkara yang ditinggalkan. Saya kata perkara dululah. Ada perkara-perkara yang ditinggalkan ni, ada berbentuk harta pusaka, ada yang bentuk harta bukan pusaka. Kita kena tahu, hanya pusaka sahaja yang perlu kita uruskan mengikut hukum faraid ataupun undang-undang yang berkaitan dengannya. Harta yang bukan pusaka ada kaedah dia. Jangan terbalik. Ada orang yang pusaka tak difaraidkan, yang bukan pusaka yang difaraidkan. Huru-hara lah. Huru-hara dan halal haram tu bercampur aduk. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Dan dari sudut pengurusan pula, senarai harta tu tak jelas. Ada kita uruskan, kita dah submit permohonan, selesai submit dalam sebulan 2 tu, telefon, tuan, ada satu lagi ASB arwah ni tertinggal. Sebab apa? Kita ni semasa hidup tak senaraikan, arwah tak senaraikan harta dia apa. Duk-duk kemas-kemas rumah, jumpa penyata, Allah, arwah ada satu lagi harta. Kemas-kemas rumah, jumpa buku tabung haji, Allah tak masukkan hari tu. Kemas-kemas rumah, jumpa salinan geran, nama tak ada, nama arwah tak ada, tapi mesti ada kaitan. Buatlah saya makan apa semua, mungkin arwah dah beli ke apa. Kita sekarang ni kena susunlah benda tu insya-Allah. Yang kedua, macam saya kata tadi, mengenali waris. Ini cabaran dia. Cabaran dia mungkin kita ni masih ada keluarga yang terdekat. Ada yang saya jumpa, datuk pun dia dah tak kenal. Sebab bapak dia dah lama berpisah dengan mak dia. Pula dia ni adik-beradik perempuan pula, lagi tak kenal sepupu sepapat. Baru ni saya buat counter faraid. InsyaAllah kalau surah Ar-Raudah boleh beri ruang dan peluang untuk kita buka counter faraid, kita bantu jemaah kita untuk konsultasi secara percuma, boleh insyaAllah. Saya baru ni buka di Masjid As-Sakinah Kampung Baru. So kita buat counter faraid, ada kes berkaitan dengan pusaka datuk yang masih tak diuruskan. Pusaka datuk masih tak diuruskan. So kita buat analisa faraid. Ada asalnya datuk ni ada 7 orang anak, 3 orang dah meninggal dunia. Saya kata masih kenal tak waris-waris yang lain, pak saudara. Dia kata alhamdulillah tuan masih kenal sebab dekat, pak saudara lagi. Rezekilah untuk uruskan walaupun datuk dah meninggal lama. Cuma kalau dalam certain case dah tak kenal dah.
Yang tu kita risau sikit. Pengalaman kita terpaksa jejak kasih. Ada tak kenal dia duduk mana ke, kita pergi tempat tu, kita tanya tuan imam dia ke, pengurusi kampung ke, tanya kenal tak orang ni, baru kita buat sesi sesuai kenal semula, kita bagi tahu suluh galu apa yang dah berlaku. Okey, itu. So kalau kita sekarang ni, contoh tuan-tuan ada pasang cawangan, ada pasang, bukan pasang lah, kahwin baru pula, tapi kahwinnya tu tak didaftarkan di Malaysia. Contoh saya bagi tahu, so tulislah apa-apa surat ke apa ke, bagi tahu saya ada seorang lagi isteri. Sekarang nak declare takut. Bagi tahu supaya apa? Waris sedia ada tak termakan harta isteri yang tak diiktiraf tadi tu. Dan anak-anak dia mungkin. Sebab tu kena tulis. Ada kes yang kita buat, si mati ni dia poligami 3 orang, seorang di Malaysia, seorang di Thailand, seorang di Indonesia. Dah meninggal baru tahu. Jam. Jangan buat surprise. Mati tu dah mengejutkan. Datang pula pasangan dia. Saya fahamkan. Kita bernikah di luar ni. Kalau kita tak daftar, isteri tu tak layak. Oh, okey. Kalau nak teruskan. Itulah dia tak layak menerima harta pusaka suami. Okey. Kan kalau tidak bagi siap-siap. Okey Kalau ikutkan dari segi sudut syaraknya, kalau pernikahan itu sah, maka dia ada hak. Dia ada hak. Cuma dari sudut kalau kita nak mohon sijil faraid di mahkamah syariah, dia kena tender ataupun dia kena submit sijil nikah yang didaftarkan di Malaysia. Kalau tak, dia tak diiktiraf. Nak masukkan nama dalam geran betul, saya setuju. Ada kita uruskan satu kes, dia menikah di Thailand. So bila kita nak uruskan pusaka arwah, kita perlukan sijil nikah dia. Dia kata, tuan, saya tak daftar nikah di Malaysia. So bila kita runding dengan pihak mahkamah kata dia kena sahkan dulu nikah dia, baru kita boleh keluarkan sijil ataupun perintah faraid yang memasukkan dia sebagai isteri. So kat situ memang dia ada pencanggahan sikit. Ada kalanya kita tak masukkan dalam perintah faraid, tetapi waris-waris kena tahu bahagian dia dalam syarak tetap ada, asalkan pernikahan itu sah. Isu dia takut nikah tu yang tak sah. Banyak kita buat proses masa PKP hari tu, kita buat taklimat ataupun kita buat live diskusi. Nikah sindiket, asal boleh. Sebab tak tahulah ada ejen-ejen ni. So dekat situ boleh berlaku pertikaian. Sebab tu penting sangat-sangat pengesahan nikah. Tapi kita tak boleh kata simply terus kata dia tidak ada hak. Kalau dia kata memang dia kata dia tak kisah, dia lepaskan hak dia, mungkin di sudut perundangan Malaysia dia tak buat apa-apa lah. Tapi kalau ikutkan dari sudut syarak, dia ada bahagian, insyaAllah. Yang ketiga, mengetahui bahagian setiap waris. Macam kita cakap tadi, buat analisa faraid, berapa bahagian isteri, berapa bahagian anak lelaki kita, berapa bahagian mak ayah kita, berapa bahagian mungkin cucu kita dan sebagainya. Adakah esok kalau aku meninggal, rumah ini diserahkan kepada mereka bahagian-bahagian ni? Ayat dia. Adakah pinggan mangkuk tadi diuruskan? Adakah pakaian aku, kain pelikat aku, jubah ramai aku, koleksi minyak wangi aku, jam-jam aku, kereta aku diuruskan ataupun dibagi kepada mereka-mereka yang berhak? Kat situ kita akan tengok nanti. Dan itu cabarannya juga. Yang keempat, mengetahui kaedah pengiraan. Yang ni tak apa, sebab dia agak berat sikit, tapi kita akan buat untuk diri kita sendiri dulu pun tak apa, insyaAllah. Yang kelima, mengetahui prosedur pengurusan. Kita akan belajar juga. Dan juga yang keenam, menghayati konsep agihan. Nanti kita fahamlah apa tu dimaksudkan dengan konsep agihan. Sebab tak semestinya macam pinggan tadi kita perlu pecah-pecahkan. Adakah itu yang diajar di dalam Islam? Adakah itu yang ditekankan di dalam faraid? Wajib ambil pinggan tu. InsyaAllah. Jadi hukum belajar ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Dia bukan fardu ain. Kalau dalam kita punya karya ni, Tok Imam ataupun AJK Masjid dah belajar ilmu faraid, dah terlepas dah kita punya tanggungjawab. Cuma saya nak tekankan,
pelaksanaan hukum faraid selepas meninggal dunia itu fardu ain. Kita tak boleh kata tak payahlah ikut faraid, kita ikut kebijaksanaan kita je lah, kita ikut perundingan kita je lah, kita ikut persetujuan kita je lah, kita bagi sama rata je lah. Tak boleh. Kalau nak bagi sama rata, perlu mengikut hukum faraid. Itu maksud dia. Bukan kata tak boleh bagi sama rata. Boleh bagi sama rata, tapi kena ikut hukum faraid. Di dalam faraid juga kita membincangkan kaedah untuk bagi sama rata. Okey? InsyaAllah. Ia ketetapan mutlak daripada Allah dan tidak boleh diubah atau lari daripada hukum tersebut. Kalau kita tengok masyarakat kita ada yang buat perarakan, buat, kita panggil, angkat spanduk semualah untuk membincangkan semula faraid ini, mengubah faraid ini, sebab faraid ini outdated. Outdated, dah tak relevan dengan masyarakat semasa. Sampai macam tu. Adakah Allah tidak mengetahui keadaan sekarang? Adakah Allah menurunkan hukum itu hanya relevan pada zaman Nabi? Kita kena tanya balik diri kita. InsyaAllah. Sebarang kaedah pembahagian yang lain mestilah tertakluk kepada konsep takharuj. Ini yang kita kata tadi boleh bagi sama rata tu. Okey, kalau nak bagi sama rata, kena ikut kaedah faraid, hukum faraid. Di dalam faraid ada konsep at-takharuj tadi tu, di mana waris-waris boleh menarik diri ataupun melepaskan hak daripada menerima hak faraid. Okey? Sama ada melepaskan hak secara sepenuhnya, aku tak nak harta ni, boleh, ataupun aku nak bahagi sama rata, boleh, nak tebus bahagian, nak beli bahagian, boleh, nak tukar ganti pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum faraid. Okey? Takharus ini sah dengan dua syarat, iaitu waris wajib tahu hak dan kadar faraid masing-masing. Yang kedua, waris yang melepaskan hak mestilah baligh dan berakal. Boleh tak ada masalah untuk kita bahagi sama rata. Pastikan dia tahu dahulu bahagian dia. Aku punya bahagian dalam tanah ni 1/8 contoh. Kalau kita convert kepada value, bahagian aku adalah lebih kurang 10,000 contoh. Tak apalah, aku tak nak. Aku nak bagi dekat waris-waris yang lain yang lebih berhak. Yang penting dia tadi dia faham bahagian dia. Lepas tu dia ni dah cukup umur, senang cerita, dah cukup umur, bolehlah dia melepaskan hak. Itu pun faraid. Okey? Kita sentuh sikit lagi kepentingan belajar ilmu faraid di dalam Al-Quran, surah Al-Fajr ayat 19. Kenapa kita ni perlu belajar ilmu faraid? Allah berfirman, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus, dengan tidak membezakan antara halal dan haram. Banyak sangat tuan-puan dah berlaku. Pencen difaraidkan, rumah isteri main duduk je tanpa memberi hak kepada ibu mertua, ayah mertua ataupun ayah dan ibu si mati. Duit anak sendiri kita ambil, tak kira bahagian dia, kita buat kahwin baru. Kita beli barang-barang peribadi kita, kita guna untuk macam-macam lah, tanpa mengira berapa bahagian asal dia dan berapa bahagian sebenarnya kita boleh ambil. Kita duk pakai. Mungkin ibu sendiri boleh makan harta anak yatim, anak dia sendiri. Ayah boleh termakan harta anak yatim, anak dia sendiri. Semua main sebat 100% dia ambil habis. Kat situ. Sebab tu penting kita belajar ilmu faraid. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkannya kepada manusia. Nah, tuan-puan, sebelum ni saya dimaklumkan ada juga kuliah faraid, betul? Mungkin pernah dengar hadis ni. So jadikanlah hadis ini sebagai, kita kata, pembuluh darah kita dalam dakwah. Walaupun dalam keluarga kita ke, dalam masyarakat kita ke, apatah lagi
di dalam DUN, di dalam negeri, dalam negara dan sebagainya. Jadikan dia sebagai satu kekuatan untuk kita berdakwah. Okay, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkannya kepada manusia, maka sesungguhnya ia adalah separuh daripada ilmu. Okay, kalau kita kata separuh daripada ilmu tu, kalau kita bincangkan dari sudut kewangan Islam, dia ada piramid dia tu. Piramid kewangan tu, pertama sekali income, yang kedua mungkin pelaburan, yang ketiga mungkin berkaitan dengan perlindungan harta iaitu takaful, yang keempat mungkin berkaitan dengan zakat, yang kelima berkaitan dengan pembahagian pusaka. Bila kita membincangkan berkaitan ilmu faraid dan juga pembahagian pusaka, dia akan menyentuh daripada bawah sampai ke atas. Bagaimana income tu diperolehi, adakah halal ataupun haram, bagaimana pelaburannya, bagaimana perlindungan takafulnya. Sebelum ni kita ada dengar takaful hibah. Takaful hibah adakah perlu difaraidkan? Kalau takaful itu dalam bentuk berpenama ataupun pelantikan wasi, macam mana nak diuruskan? Okey, bab zakat pula macam mana, zakat pendapatan, zakat pencen, zakat fitrah dan sebagainya. Kita kena bincangkan daripada A sampai Z. Sebab tu bila kita belajar ilmu faraid, kita akan sentuh semua fiqh. Fiqh munakahat kita sentuh, fiqh ibadat kita akan sentuh, fiqh muamalat kita akan sentuh. Kita akan tengok keseluruhan hukum lebih kurang. Sebab tu dia kata separuh daripada ilmu. Dan ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama sekali dicabut dari umatku. Tak ramai yang boleh mengajar ilmu faraid. Yang saya buat ni hanya kongsi sikit-sikit je. Kalau kita kata nak buka kitab, nak ngaji kitab satu-satu, jarang sangat-sangat kita jumpa. Saya pun mencari lagi ruang dan peluang untuk belajar secara orang kata talaqi dan sebagainya. Okey, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, belajarlah Al-Quran dan ajarkannya kepada manusia. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkannya kepada manusia. Penting belajar ilmu faraid dan Al-Quran. Sesungguhnya aku akan diwafatkan dan ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah. Dah wujud dah fitnah. Apa yang Nabi sabdakan 1400 tahun yang lalu dah berlaku sangat-sangat. Setiap hari saya terima panggilan, setiap hari saya terima WhatsApp. Bukan satu hari satu, satu hari 3, 4, 5. Sampai tak terdaya nak menjawab, tak sempat nak jawab berkaitan dengan hal ini. Sedih, malah menyedihkan lagi apabila yang orang selalu kata mangsa keadaan. Tuan, saya ni suami, saya ni isteri arwah, tapi mertua menafikan hak saya terhadap KWSP arwah. Sedih. Mak mertua kata apa? Tu anak aku daripada kecil aku bela dia. Engkau kahwin dengan dia baru setahun 2. Kau dah nak harta dia. Kalau ikutkan nikah ni, sah je kalau dia kata nikah, sah. Dia dah ada asbab pewarisan. Tak perlu tunggu bersama, tak perlu tunggu ada jasa, tak perlu tunggu dia ni dah masakkan orang ni ke belum, tak perlu dia ni dah gosokkan baju orang ni ke belum, tak perlu. Sah je nikah tu, sah. Terkejut pasangan tadi, meninggal. Seronok sangat. Dia dah pasangan yang survive tu, yang hidup tu dah boleh mewarisi dah. Tak kisahlah dia tinggalkan 10,000 ke 1,000,000 ke. Tak boleh kita menafikan dia ni baru kahwin, belum keluar surau lagi, dah kau tak ada hak, tak ada hak. Tak boleh. Kalau pasangan tu, suami tu 1/2, ataupun kalau isteri tu 1/4, besar 50%. Terkejut mak dia macam tu. Okey, fitnah sehingga apabila dua orang berselisih mengenai harta pusaka, tidak ditemui orang yang dapat menyelesaikannya. Ini yang kita sedih sangat. Ada yang bawa JCB roboh ke rumah. Kalau kita tengok muka surat depan bertetak-tetak. Saya pernah nampak depan mata saya. Parang diangkat. Menyorok saya. Nyorok saya dalam rumah, tak berani saya keluar. Disebabkan terbuat garas lebih masuk tanah dia. Jiran-jiran, nipah dua, saudara mara. Parang! Parang nak ngelak pun kena ngelak besoklah jauh sikit tu. Kalau pisau, kecil je. Parang tu depan mata saya. Ngigil saya masuk dalam rumah. Janganlah dia terbunuh masa tu.
Baru ni pun kita ada sekeratan akhbar berkaitan dengan abang bunuh adik. Disebabkan pusaka. Sama ada Muslim ataupun Islam ataupun bukan, itu tak pasti lagi. Lepas dia bunuh adik dia, agak ada menyesal, dia bunuh diri dia pula. Dua-dua tak dapat. Sudah. Rugi pula. Dia pun mesti menyesal bila dia dah bunuh diri tu. Alah, menyesal aku bunuh adik aku. Tahu aku bincang tadi. Wallahualam. So kat situ. So kita kalau boleh semangat belajar faraid ni subuh ke, duha ke. Ada sahabat saya di Pasir Gudang, di Johor, kuliah faraid dia 70 kali sebulan. Dia kata, ustaz, subuh ada, duha ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak pun ada. Mengajar faraid sahaja 70 kali sebulan. Saya kata, saya 3 kali sebulan 3 kali je. Ada 70 kali. Memang hidup dia untuk dakwah ilmu faraid saja. Okey, kita ada 15 minit lagi. Kita masuk lagi tajuk kita ataupun kita punya topik, iaitu berkaitan dengan harta pusaka. Kita kena kenal harta yang kita akan tinggalkan. Lepas ni balik rumah, buatlah senarai, bincang dengan wife, dengan pasangan, dengan anak-anak. Kalau dalam rumah tu sendiri, TV ni siapa punya? Sofa Jati siapa punya? Beli dekat Pro Jati siapa punya ni? Pinggan mangkuk, Coral, Tupperware, siapa punya? Barang kemas yang kat tangan ayang tu siapa punya? Wah, dah beli, pinjam pula. Suruh isteri pinjam. Kedekut tu suami. So kita nak kena tengok. Gelak ibu-ibu tu, kuat gelak dah tu. Ada juga jenis macam tu. Yang abang beli barang kemas ni untuk kau pakai kejap je, esok abang nak guna, abang ambil balik tau. Sebebat. Apa punya abang ni? Alamak, nombor 2 tu saya tak pasti tuan. Okey, insyaAllah harta pusaka ini iaitu segala harta yang bernilai milik si mati semasa hidup, yang ditinggalkan dan akan diwarisi oleh waris-warisnya mengikut hukum faraid. Ia merangkumi semua harta si mati, termasuk sekecil-kecil harta seperti selipar, kopiah, surat khabar. Surat khabar lama. Kita pun dah lama tak jumpa surat khabar orang kumpul-kumpul. Jarang orang baca sekarang. Mungkin baca tablet ke handphone je berita-berita semua dah ada. Tapi kalau ada koleksi surat khabar, bertimbun pula, berkilo pula surat khabarnya, itu pun pusaka. Jangan main. Ada abang mungkin anak ambil je surat tu, dia nak jual, dia tahu ada nilai, dia jual, dia makan seorang. Haram. Kan? Dan sebagainya, sehinggakan duit siling 5 sen pun adalah harta pusaka. Kita tak boleh ambil remeh bab harta. Islam rumit duit 5 sen pun nak diagihkan. Tak. Bukan perlu ambil laser tembak duit 5 sen tu. Bincanglah sesama waris, kena declare. Arwah ni memang tak ada harta lain dah, ditinggalkan duit RM1 ni je lah yang dalam poket dia. Itu pun agak nak sedekah kat masjid, terlupa. So macam mana dengan duit RM1 ni? Kita kena declare dengan waris. Tak apalah, kau ambil je lah duit tu. Okey, halal halal kena tanya semua. Halal, baru boleh ambil. Kalau isteri contoh dia kata apa? Alah, takkan RM1 pun nak agih kan? Ambil je lah buat pergi belikan. Pergi beli makanan ke apa, roti kan, RM1. Dia dah makan harta haram. Bidun ni izin, tanpa izin waris. Sebab tu kita tak boleh ambil. Mudah. Islam tu mudah, tapi jangan ambil mudah. Terutamanya kita ni saya yakin tuan-puan yang hadir hari ni solat subuh berjemaah, duduk pula dalam majlis ilmu, bukan calang-calang orang. So jangan kita rosakkan kita punya ibadat dengan termakan harta haram secara tak sengaja. Kalau sengaja apa tak lagi lah. So kita kena tengok, sikit lagi muka surat 10. Bila cerita bab harta ni, dia punya semangat buk tu. Saya ingat nak cerita sikit-sikit je, tak boleh. Cerita banyak juga ni. Silap-silap habis buku ni hari ni. Habis terus kuliah kita, tak ada masalah. Jadi kategori harta pusaka ada 2 jenis. Yang ni kita ikut panduan buku lah. Yang pertama, harta tak alih rumah dan tanah. Kita dengar sikit lah bahasa undang-undang ni.
immovable property ataupun harta tak alih, harta yang tak boleh gerak. Bahasa mudah dia. Iaitu rumah dan tanah. Okey, bila kita cerita bab rumah dan tanah ni, rumah dan tanah adalah harta yang melekat dan gerannya adalah satu geran. Kita jumpa pesanan daripada arwah nak serahkan rumah kepada anak perempuan, tapi tanah masih faraid lagi. Sudah, rumah tu kat mana? Atas tanah yang sama juga. Pening waris nak bincang. Arwah kata rumah ni aku punya, tapi tanah ni siapa punya? Tapi takkan nak buat lari rumah. Kalau rumah kampung lama tak apa, boleh alih. Angkat 100 orang, angkat rumah tu, pindah tanah yang okey. Kalau sebelah tak apa lagi. Kalau negeri lain, jenuh. Tapi kalau rumah batu, tanah tu pun memang ngam-ngam je rumah tu. Kan? Ada fikir macam tu, sampai macam tu sekali. Dia tak cerita pun pasal tanah, dia cerita pasal rumah je. Ni macam mana ni? Nak kena bincang balik dengan waris ke apa kan? Dia kadang dia kalutkan tu. So rumah dengan geran adalah satu harta yang sama. Rumah dan geran, rumah dan tanah adalah satu harta yang sama. Dia tak berbeza. Melainkan kalau tanah tak ada rumah, itu kira tanah je lah. Ada pokok durian, pokok rambutan ataupun semak samun. Okey, itu harta tak alih. Yang kedua, selain daripada tanah lah, iaitu harta alih, duit, kenderaan, ternakan, barang kemas, pakaian, pinggan mangkuk, perabot, buku, dan lain-lain lah, macam kita bincang tadi. Semua ni adalah harta. Ada orang kata harta pusaka ni yang hanya kita submit dekat pejabat pusaka je. Kalau kita ada pengalaman isi borang A dekat pusaka kecil, dia biasanya dia akan suruh senaraikan rumah ataupun tanah dan juga akaun-akaun atau kenderaan dan sebagainya. Dia tak suruh pun masukkan pinggan dalam borang tu. Dia tak suruh pun masukkan baju-baju dalam borang tu. Adakah tak perlu difaraidkan? Tak, tetap harta pusaka yang perlu diuruskan ikut hukum faraid. Okey? Antara lain harta pusaka ni harta yang halal. Okey, harta yang halal. Lagi sedekah semasa arwah ni tengah nazak. Dia beza sedekah dengan orang ziarah jenazah. Sedekah semasa arwah ni dulu tengah nazak, orang datang jumpa salam. Itu pusaka. Kena beza kan. Kalau walaupun dia salam tu dengan anak dia bukan dengan yang tengah sakit ni, tu tetaplah dia kata tu ni untuk arwah lah, untuk nak kata jenazah pun bukan juga kan, untuk sipulan lah kan. Sipulan untuk abangnya dia tengah sakit ni, untuk kos rawatan dia ke apa, tu pusaka. Tapi kalau duit koleksi yang kita kumpulkan semasa arwah tu tengah dekat rumah lagi yang datang tu bagi masuk dalam tabung, yang tu bukan pusaka. Okey? Royalty dari usaha, yang ni tak masuk royalty dari usaha. Masa hidup dia ada tulis buku, dia ada buat album, dia ada buat harta-harta intelek dan sebagainya, ada royalty. Ada bayaran-bayaran, apa kita panggil royalty lah nak mudahnya. Jual buku tu ada hasil serah kepada keluarga dan perlu difaraidkan. Dividen daripada pelaburan adalah pusaka. Walaupun arwah ni dah meninggal 5 tahun lepas, ASB dia tak keluar-keluar lagi, dividen yang wujud tu adalah pusaka. Dan sebagainya lah. Nanti kita akan tengok lagi. Okey? Tak apa kita biarkan dulu. Yang penting harta yang bukan pusaka ni juga kita kena tahu. Sebab macam saya cakap awal tadi, kadang-kadang bertukar. Habis bertukar semua. Yang bukan pusaka difaraidkan, yang pusaka tak difaraidkan. So kita kena tengok. Yang pertama, harta hibah dan wasiat. Semasa arwah hidup, arwah ada buat dokumen hibah. Mungkin dia buat dengan tuan nasi. Dia buat dokumen hibah. Dia kata dia nak serah rumah tersebut kepada isteri dia 100%. So itu bukan pusaka lah. Sebab harta hibah ni, harta yang telah dihibahkan ni, dia dah beri semasa hidup. Dia dah bagi masa hidup. Contoh yang mudah lah, mungkin rumah tu kita tak pernah buat, kita tak pernah ni, kita tak pernah lalui buat dokumen hibah dan sebagainya. Contoh mudah,
handphone kita belikan untuk anak kita. Anak kita masuk belajar, sambung universiti, kita belikan handphone, laptop yang bagus sikit untuk dia. So kita hibahkan, hadiahkan kepada dia. So adakah selepas bapa dia ni meninggal dunia ataupun kita ni meninggal dunia, laptop, handphone yang kita dah hibahkan kepada dia tu perlu difaraidkan? Tak perlu. Tak perlu. Sama juga dengan ibu-ibu. Suami dah hibahkan, dah hadiahkan barang kemas, macam-macam bentuk, Panadol, pulut dakap, kuih keria, apa lagi? Bergulau-gulau, berelung-relung. Arwah dah hibahkan, dah bagilah, dah hadiah. Yang ambil ni abang bagi. Tak ada, kadang tak ada pun secara jelas ni hibah. Skemah pula abang ni hibah-hibah. Dah bagi, dah beli, dah bawa isteri ni pergi beli. Adakah lepas suami tu meninggal, barang kemas yang dipakai tu perlu dihibah, perlu difaraidkan? Tak perlu. Dah bagi. Tu yang ejen-ejen jual emas tu kata, belilah emas, esok emas tak perlu difaraidkan. Sudah. Nak bertemu aja dengan faraid. Memang bunyi faraid ni ganas sangat. Macam menganiaya sangat isteri tu dan sebagainya. Dan wasiat. Kadang-kadang semasa hidup, arwah dah wasiatkan, harta aku ni esok 1/3 diserahkan kepada surau Ar-Rawdah. Yang ni juga saya galakkanlah tuan-puan, tulis wasiat. Duit daripada tabung haji aku ni ada 100,000. 1/3 daripadanya kalau aku meninggal, masukkan dalam tabung surau Ar-Rawdah. Daripada setingkat jadi 2 tingkat. Seronok kita. Daripada kita tak dapat, mungkin setiap kali Jumaat kita boleh sedekah RM100. Kalau kita boleh sedekah RM10. Tapi lepas kita meninggal, kita boleh wujudkan sebuah surau. Seronok tak? Ataupun serahkan kepada surau Ar-Rawdah untuk diuruskan. Ni pun dah cukup sejuk dah, aircon banyak ni. Jangan minta tambah aircon lah, mungkin beli lain lah. Kapet tebal sikit lagi ke, tak tahulah tebal mana lagi, dah tebal juga. Tak tahulah, pemurah-pemurah orang taman ni insyaAllah. So kena asingkan bila dah diwasiatkan. Tak boleh kita main pukul rata. Tak apalah, wasiat ni pun arwah cakap dengan aku seorang lah, kita buat bodoh je lah. Esok kita termakan harta. Kalau dia kata dia nak sedekah kepada pusat tahfiz, nak sedekahkan kepada masjid surau, pusat-pusat kebajikan dan sebagainya, so kita wajib laksanakan. Nanti kita akan tengok harta wakaf. Yang ni pun penting. Sebab banyak di kampung-kampung wakafkan tanah untuk surau tapi dengan lisan. Dengan dia salam lah dengan pengurusi ke, dengan tok imam masa tu dulu-dulu kan. Tuan, ambillah tanah ni buat surau. Saya tanah banyak lagi. Tapi di peringkat cucu tengok geran masih nama atuk, dia nak surau tersebut dirobohkan. Payahlah. Kalau boleh, ada cerita-cerita bab wakaf ni, tahu cerita pernah dengar, uruskan, biar berdaftar dengan Majlis Agama Islam. Kalau boleh, jangan esok lusa. Sebab banyak kes ada satu tu di Kedah, surau tepi jalan dirobohkan sebab waris nak tanah tu. Dia tak kisah dah, surau ke apa ke, pergi surau pun tak. Contohlah dia nak tanah tu, sedangkan dah diwakafkan. Okey. Yang ketiga, harta yang telah dijual. Tu bukan musaka lah, dah dijual. Mudah kat situ. Harta yang dipegang amanah. Yang ni pun ramai terceduk. Bahasa orang sekarang terceduk. Ramai yang tersilap langkah bab harta amanah. Tuan bendahari kita ada tak hari ni? Siapa bendahari kita? Ada? Oi, anak Tuan Nasir angkat tangan. Bendahari surau, bendahari masjid, bendahari persatuan buat kumpul duit. Contohlah duit khairat, kumpul-kumpul, tak bank in lagi ni, dekat tangan dia lagi. On the way lepas kumpul duit ni, jangan takut pula bendahari ataupun siapa yang collect duit ni kan. Ni contoh on the way balik tu, Allahu Akbar, accident. Dalam pada pegangan dia tu ada duit, mungkin dia selit dalam beg duit dia ke, ataupun dia tak masuk dalam sampul ke, kita tak tahu. So duit khairat tu adalah amanah dia. Betul? Amanah dia untuk diserahkan kepada tabung khairat. So duit amanah tu bukan pusaka. Jangan pula yang jumpa tu ataupun waris yang jumpa, ni duit arwah ni, kita faraidkanlah.
Tak boleh. So kena declare. Kalau mungkin pasangan tahu kalau RM5, RM10 ni dalam sampul kuning ni, ni duit khairat dah ni. Contoh. Kena tahulah. Kena tahu. Kalau pengurusi boleh pesan kepada pasangan tu, ada tak dalam lebih kurang dalam sampul kuning biasa arwah letak ni. Tu biasa duit khairat, jangan diparaitkan pula. So kena tahu kat situ. Ataupun yang biasa kita buat, main kutu. Saya pandang ibu-ibu ni walau tak nampak ni. Ibu-ibu main kutu kan. Bayar isteri saya sampai bayar 600 sebulan main kutu. Tak tahu dia join yang mana. Kadang-kadang dia join, ada yang join nak beli piuk tekanan. Bukan piuk tertekan, piuk tekanan. Noxa, MW punya. Saya nampak ada orang buat kutu. Pressure cooker, yes, pressure cooker. Piuk tekanan tu. Mahal, sampai main kutu 6 kali. 6 kali. Saya tak ingat lah berapa kali bayar, berapa bayarannya. So bayangkan, yang collect tu, ibu kutu tu, dia kena, suami dia kena tahulah dia ni berperanan sebagai ibu kutu. Kadang macam kelakar kan bunyi dia. Bang, ayang sekarang ni dah dilantik sebagai ibu kutu kepada anak-anak kutu yang lain. Macam kelakar pula bunyi dia kan. So sebulan biasa mak temah akan bayar pada saya 100, mak jas 100. Yang ni 2 nama 200. Kalau apa-apa saya meninggal bang, agak-agak duit saya tu macam terbanyak sikit, tu bukan duit saya bang, tu duit kutu. Serahkan kepada ahli kutu balik. Jangan abang faraidkan. Kan bukan apa, abang tu nampak banyak pula duit bini aku ni kan. Dia nak faraidkan, dia dah hagilkan kepada waris, datang pula kawan-kawan ni tuntut balik duit kutu. Tu lantak engkau lah. Itu urusan kau dengan arwah. Sudah nak pergi kubur arwah pula. Jah, mana kau letak duit kutu itu Jah? Aku nak pakai piuk ni, nak kenduri. Satu hal pula. Kan? So jangan main-main. Jangan bukan kita sekadar ada jawatan rasmi sahaja untuk pegang amanah ni. Secara tidak langsung ni pun kita kena ambil berat. Okey? Dah 7.30. So selain tu khairat kematian bukan pusaka. Tapi tuan, ada lebihan lah daripada khairat ni. Sebab kalau kita masuk saham bank rakyat, ada saham, ada khairat dia. ASB tak silap saya ada khairat dia. Takaful ada khairat dia. Apatah lagi akaun-akaun lain. Ada berbelas-belas akaun-akaun. Kalau kita join semua ni, ada khairat masing-masing. Setiap khairat tu ada 3,000, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 pun ada khairat dia. Habis tanam kita berapa banyak? Sini berapa kos nak untuk tanam, untuk uruskan 1,000 lebih kurang 1,000. Habis lebihan ni macam mana? Saya pernah jumpa kawan saya di Terengganu. Dia collect khairat kematian akaun arwah mak dia ni. Collect kumpul saham koperasi apa semua, 18,000 khairat kematian. Banyak kan? Belum pusaka lain lagi. Ada join akaun ni, ada 3,000 dia join, ada 18,000. Kata macam mana nak agih Nazmi? Okey, kalau ikutkan tak perlu difaraidkan, tetapi buatlah perbincangan antara keluarga. Macam mana kita nak buat ni? Masa tu bolehlah mungkin nak guna untuk buat kenduri, nak buat hal-hal lain yang bukan kewajipan terhadap tuntutan pusaka. Okey, pampasan majikan lah. Biasanya pampasan yang diserahkan, ataupun contohlah dia bekerja dengan syarikat A. Syarikat A kata kalau kau bekerja dengan aku, kau meninggal, ada pampasan diserahkan kepada ahli keluarga. Yang tu bukan pusaka. Biasanya yang tu bukan pusaka, sebab itu adalah hadiah daripada syarikat ni. Ganjaran, sumbangan. Sumbangan ni macam saya cakap, nak lebih spesifik, sumbangan semasa arwah tu jemaah menziarahi arwah. Masukkan duit dalam tabung. Itu sumbangan-sumbangan tu bukan pusaka. Dan juga pencen. Pencen bukan pusaka tuan-puan. Ada juga nak faraidkan pencen. Jealous dengan mak dia dapat pencen. Sudah, kau dah tak bagi mak kau, kau nak pula tuntut pencen arwah bapak kan, daripada mak dia. Wallahualam, itu saja. Saya diamanahkan sampai 7.30. Ada sebarang soalan? 7.30 berhenti pun nak tanya soalan. Ya tuan. Faraid hibah. Mana satu yang patut kita dahulukan? Bagus soalan tuan.
Orang ramai juga kadang-kadang tajuk kita panggil apa tajuk ceramah, tajuk seminar, hibah vs faraid. Sudah bergaduh dulu. Okey, kita untuk awal ni kita nak mudah faham, hibah dibuat semasa hidup. Okey, hibah dibuat semasa hidup dan pelaksanaan dia adalah berlaku semasa hidup, kecuali hibah takaful. Hibah takaful dia akan berlaku semasa mati lah. Mati baru wujud pampasan tu, betul? Okey, berlaku semasa hidup, serah masa hidup, pelaksanaan semua semasa hidup. Tetapi faraid berlaku selepas meninggal dunia. Cuma orang selalu kata, buatlah hibah supaya harta tak perlu difaraidkan. So ada pendapat ulama' mengatakan, jika kita merancang pewarisan untuk berhelah ataupun nak lari daripada faraid, hukumnya haram. Faraid ni dalam bentuk tulisan juga. Okey, faraid dia adalah satu pelaksanaan. Faraid bukan wasiat. Okey, faraid ni meninggal je memang dah enforce dah terlaksana dah. Faraid itu tak tulis apa-apa pun, memang itulah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi hibah kalau tak tulis memang tak adalah hibah tu. Dan hibah dia ada rukun-rukun dan syarat yang kita perlu patuhi supaya hibah tu sah. Kalau tak, nanti hibah tu tak sah, dia boleh jatuh sebagai pesanan kepada waris sahaja. Wallahu alam. Ada soalan lain lagi? Soalan tepi. Mana ajak saya ngetih sekejap lagi ni. Okey, insya-Allah ada lagi soalan. Soalan yang bijak adalah soalan yang dilontarkan. Tidak ada soalan yang bodoh. Soalan yang bodoh yang tersimpan dalam kepala otak kita je. Tak payahlah tanya. Semasa hidup buat hibah ni tadi. Mana kalau dah buat hibah, faraid tak payah buat lah. Faraid tak payah lah. Okey, bila kita bincangkan berkaitan dengan hibah dan juga faraid, hibah ni kita buat adalah untuk kita memberi kepada orang yang kita sayang. Keluarga kita lah. Keluarga kita ke, anak angkat kita ke, anak tiri kita ke. Kadang dia nak bagi kepada pengurusi harta kita. Kalau melalui faraid, tuan pengurusi tak dapat. Dia tidak ada hubungan darah dengan kita. Dia bukan suami kita. Ibu-ibu dia bukan suami kita contoh. Tapi saya nak bagi dekat dia sebagai mungkin penghargaan dan sebagainya. Saya nak tulis dokumen hibah. Nak bagi tanah saya satu dekat kat Melaka ni, nak bagi satu tanah dekat dia contoh. So itu hibah. 100% boleh bagi. Faraid ini dia memang wajib dilaksanakan lah, macam saya kata. Hibah kena fees. Biasanya hibah kena fees. Kalau buat sendiri pun boleh, tapi takut sesat barat. Farad. Oh, itu kena PM tepi. Kena PM tepi tuan. Jangan kat sini. InsyaAllah. Nanti semua minta permission. Wallahualam. Soalan lain tuan, nanti kita bincang lagi tu. Tu dah detail sangat tu. Okey, nanti insyaAllah kita sambung muka surat 11 Kita tengok apa tuntutan-tuntutan yang kita perlu selesaikan terhadap harta pusaka dan sebagainya, insyaAllah. Wallahu alam. Tadi tak buka pun dengan Fatihah, tapi kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.